Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu yang tercinta. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana. Walau di mana saja berada, Mak Jah doakan semoga sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diperbanyakkan rezeki, dan yang paling penting sekali sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah. Kerana sebagaimana yang anak-anak tahu, dalam dunia ni anak-anak kan, tak ada apa yang kita inginkan sebenar-benarnya adalah redha Allah. Kerana itu yang kita bawa apabila kita berjumpa dengannya anak-anak. Kerana hidup di dalam dunia ini banyak ujian, banyak cabaran, banyak halangan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan kita tak dapat anak-anak. Kita rasa memang kita nak benda tu, kita suka. Contohnya kalau cita-cita kan, kita nak jadi ni. Macam Mak Jah dulu, Mak Jah memang minat sangat nak jadi cikgu, tetapi tak dapat. Kerana kadang-kadang kita rasa itu bagus untuk kita, tetapi sebenarnya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah telah menentukan segala-galanya. Dan kita kena muhasabah diri kita selalu, ya anak-anak. Kerana setiap hari bila kita tengok alam ini, kita masih boleh melihat dunia yang indah ini. Masya Allah, betapa indahnya dunia kita anak-anak. Anak-anak bayangkanlah, ada orang yang macam hari ni ada, besok mungkin dah tak ada lagi, dah tak dapat melihat keindahan dunia. Dan kita masih diberi peluang oleh Allah dapat melihat dunia yang cantik, indah ni. Dan kita bersyukur, sentiasa bersyukur kepada Allah, ya anak-anak. Jadi minggu ini anak-anak, Mak Jah tak tahulah, Mak Jah teringin, teruja nak bercerita dengan anak-anak Mak Jah semasa Mak Jah duduk di kampung dulu-dulu. Mak Jah ni orang kampung anak-anak ya. Zaman Mak Jah kecil-kecil dulu, banyak cerita-cerita orang kampung dulu-dulu. Tapi yang Mak Jah sangat tertarik adalah cerita kapal korek. Kepada anak-anak yang tak tahu apa itu kapal korek, kejap lagi Mak Jah cerita apa namanya kapal korek tu, apa dianya. Apa dia kapal korek tu? Mak Jah ni anak-anak orang Perak. Di Perak ni, terutamanya di Ipoh, di Kampar, Gopeng, Malinawa, kami ni di Perak ni sangat sinonim dengan bijih timah. Jadi kapal korek ni adalah sebuah dia macam kapal lah, kapal yang gunanya adalah untuk mengambil bijih timah. Kerana di Perak memang terkenal dengan kawasan pelombongan. Kalau anak-anak yang orang Perak tu mereka tahulah, tapi kalau yang duduk di Sarawak, di Sabah Sarawak, di Singapura semua tu,
tu. Brunei semua mungkin berlainan sikit lah kan. Mungkin mereka tak tahu sangat apa benda kapal korek tu. Kapal korek ni anak-anak dia gunanya untuk ambil biji timah. Mak Jah teringat masa Mak Jah zaman Mak Jah kecil-kecil dulu anak-anak. Mak Jah ni orang susah kan. Jadi banyak lombong-lombong tinggal di kampung Mak Jah dulu. Jadi Mak Jah ni bila tak ada sekolah, kadang petang-petang ikutlah makcik-makcik yang tua-tua tu kan. Makcik-makcik ni selalulah ajak Mak Jah, marilah pergi mendulang biji timah. Mendulang biji timah ni pun seronok juga anak-anak. Dia ada macam kuali tu. Kalau tak ada, dia buat daripada kayu. Mendulang biji timah dia macam tu kan. Dia mendulang biji timah ni dia kena cari lombong tinggal kerana dia di dalam air kan. Bila kita ambil tanah tu, kita masuk dalam dulang tu, kita ayak lah. Kita ayak, kita buang pasir dia, kita ambil dia punya biji saja. Kerana masa tu zaman Mak Jah kecil-kecil dulu, Mak Jah suka ikut makcik-makcik kat kampung, saudara mara Mak Jah jugalah, ambil biji timah. Lepas tu kami pun kumpul lah. Lama nak kumpul. Dia macam kalau anak-anak tahu tin susu tu kan, tin susu yang susu sejat, susu apa tu, kita kumpul, kita masuklah dalam tu biji timah tu bercampur dengan air sekali. Bila tin susu tu penuh, lepas tu pergilah jual. Dia nak biji aja. Dia ada dua tahu anak-anak. Dia ada, kalau dekat saya, dekat kampung saya, kita panggil biji timah, dan juga amang. Amang ni dia terapung sikit. Dia tak laku. Dia kalau jual dia tak laku. Tapi apa yang laku adalah timah tu, biji timah tu. Itu laku kalau dijual. Dia berat sikit. Dia warna dia kekuning-kuningan. Dan inilah yang kami kumpul. Kemudian Mak Jah jual lah dekat orang yang siapa yang nak beli. Dapatlah berapa ringgit pada masa tu. Jadilah buat belanja sekolah. Itu zaman Mak Jah kecil-kecil dulu. Kerana kawasan tempat tinggal Mak Jah ni, di kampung Mak Jah ni duduk, kampung Mak Jah ni adalah di antara nak pergi ke Kota Baru dan juga ke Melenawar dan juga Gopeng. Di tengah-tengah situ ada perkampungan, beberapa buah perkampungan di situ. Di situlah Mak Jah tinggal. Kalau anak-anak tahu kawasan tu, itulah tempatnya. Dan itulah zaman masa Mak Jah membesar dulu, mungkin umur dalam 12 tahun, 11-12 macam itulah. Itu cara kita orang ambil. Tapi sebenarnya biji timah pada zaman Mak Jah kecil-kecil dulu memang sangat popular lah. Mahal lah sikit ya anak-anak. Tapi zaman sekarang biji timah dah mungkin dah tak laku, dah tak jalan dah. Banyak lombong-lombong tinggal sekarang. Dan kapal korek itu adalah alat yang terbesar lah untuk mengambil biji timah. Dia ada pekerja dia. Selalunya dulu orang putih punya lah kan anak-anak. Tapi sekarang ni mungkin benda tu dah tak ada lagi. Tahun 84 ada kejadian yang sangat menyedihkan, sangat menyayat hati berlaku pada kapal korek. Kapal korek yang berada di Puchong. Masa tu di Puchong pun ada juga kapal korek. Di Selangor pun ada juga Mak Jah rasa. Masa tu dia mengorbankan nyawa lah. Pasal apa? Kapal tu terbalik. Dia kapal korek ni anak-anak dia di tengah-tengah lombong tu. Dia air bawah dia. Sebab apa dia nak korek tu kan. Jadi bila kapal korek tu terbalik, jadi adalah 6-7 orang tu korban masa tu. Masa tu viral lah pada zaman tu. Zaman tu tahun 84. Tragedi yang sangat menyayat hati jugalah kapal korek tu terbalik. Kerana bila dia terbalik, pekerja-pekerja tu semua terperangkap di dalam kapal korek itu. Dia tak boleh keluar dan mereka 7 orang rasanya kalau tak silap Mak Jah tu korban.
Kapal korek tu dia agak ramai juga boleh berada di dalamnya, mungkin 20-30 orang pekerja-pekerja yang mengambil biji timah tu lah. Tapi itu kejadian tahun 1984. Tapi sekarang ni Mak Jah rasa kapal-kapal korek ni mungkin kebanyakannya dah tak ada lagi. Mungkin dah kena jual atau dah dimusnahkan sebab biji pun dah tak laku. Tetapi ada juga museum. Ada, kalau anak-anak yang tak pernah tengok apa itu kapal korek, kalau anak-anak berkesempatan datang ke Batu Gajah di Tanjung Tualang, ada lagi dikekalkan kapal korek. Tapi tak tahulah kapal korek yang dari mana, dari Perak ke Selangor ke, tak tahu. Tapi mereka buat cantik, mereka jadikan museum kapal korek. Kalau orang tu berminat nak tahu, boleh datang ke situ. Dia ada jual tiket kat depan tu, boleh masuk ke dalam tu. Apa yang Mak Jah nak ceritakan ni adalah mengenai kapal korek yang tersadai dah berpuluh-puluh tahun di kampung Mak Jah. Itulah misterinya di sinilah yang Mak Jah nak cerita ni anak-anak. Di kampung Mak Jah ni ada satu kapal korek tu, dia tidak jauh daripada perkuburan Teja. Dia biasalah kapal korek ni dia di tengah-tengah lombong tu, dia ada sejarah jugalah tempat tu. Masa dia orang nak kemaskini tempat tu dulu, dia orang ada satu kubur yang dia orang tak dapat alihkan. Kerana kubur tu dialihkan masa lombong tu, dia kapal korek tu nak di situ, tetapi kubur ni tidak dapat dialihkan. Traktor datang nak alihkan pun tak boleh juga. Dia terbalik kereta traktor tu semua, dan mereka biarkan satu kubur tu dekat situ, dekat tak jauh daripada kapal korek tu ya anak-anak. Jadi kubur tu masih ada, dia macam pulau kecil lah dekat situ, dan yang lain tu lombong. Dan kapal korek tu dulu Mak Jah pada tahun Mak Jah kiranya masa anak-anak Mak Jah kecil dulu, Mak Jah selalu balik ke kampung. Masa tu Mak Jah duduk di Kuala Lumpur. Kapal korek tu masih ada lagi, tapi sekarang ni Mak Jah dah lama tak balik. Mak Jah tak tahu sama ada kapal korek tu masih ada lagi ke tidak. Tetapi kawasan tu anak-anak memang sangat-sangat menyeramkan. Kalau kami nak balik ke kampung tu, kerana saudara mara Mak Jah masih ada di kampung, kadang-kadang macam lama tak jumpa, kita pergi. Memang kalau nak pergi tu dia kena ikut jalan Gopeng. Kalau kami dari Ipoh kena ikut lalu Gopeng, ada kawasan tu kena lalu kubur Teja tu, dan juga terus masuk ke kampung tu. Dekat situlah kapal korek tu berada. Dan yang seramnya ni Mak Jah nak cerita ni anak-anak, pada satu masa dulu Mak Jah ni kalau balik kampung, kita ni suka berkonvoi. Pasal apa, kadang-kadang kalau konvoi tu macam Mak Jah dengan satu keluarga, dan juga kakak Mak Jah, dia pun dengan keluarga dia. Kami pun balik ke kampung. Pada satu hari tu, kita orang pun balik kampung. Lepas tu dah bersantai-santai dekat kampung, jumpa keluarga semua. Malam kami pun balik ke Ipoh balik. Anak-anak tahu apa berlaku. Masa tu tak adalah malam sangat. Dia sekitar dalam pukul 9, 10 macam tu kan. Tapi kawasan tu memang sangat sunyi dan sangat menakutkan anak-anak. Kawasan tu memang keras, kerana dia ada kubur Teja, ada kubur raja juga dekat situ. Dan kapal korek tu masih tersadai masa tu, dan dah lama tersadai lah. Dah lama dalam tak tahulah berpuluh-puluh tahun mungkin. Jadi kami pun balik daripada kampung tu nak balik ke Ipoh. Mak Jah rasanya Mak Jah kereta tu rasanya mungkin Mak Jah jalan dulu. Lepas tu kereta abang ipar Mak Jah, arwah abang ipar Mak Jah, dan juga kakak Mak Jah lah.
Kami pun balik. Lepas tu anak-anak tahu apa berlaku. Kakak Mak Jah ni dengan arwah abang ipar Mak Jah ni nampak kapal korek tu macam ada funfair, anak-anak. Kapal korek tu penuh dengan lampu, macam ada orang pesta. Tapi dia tak adalah membuatkan mereka takut. Sebab apa? Kapal korek tu jauh dan dia di dalam lombong tu kan. Tapi cumanya dia pelik lah, macam apa berlaku ni? Sebab kita tahu kapal korek tu dah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa ada macam orang pesta, ada macam fanfare, ada macam keramaian, riuh. Dia tak dengarlah suara jeritan kuat, tapi kita tahu ada aktiviti di situ. Ada macam keramaian yang orang kata kalau dulu Mak Saleh ni kan suka berpesta. Itu yang apa arwah abang ipar Mak Jah dia cerita dengan Mak Jah. Apa yang dia nampak, dia kata memang satu macam fanfare, kemeriahan yang berlaku di situ. Jadi dia pun terasa agak pelik jugalah, kerana kalau dari segi logik akalnya, kapal tu dah tinggal lama, mana nak dapat api lah, karen semua. Memang tak logik lah. Memang bukan manusia lah. Bila teringat tu, barulah dia rasa seram sejuk, anak-anak. Barulah bila bercerita dengan saya pun rasa seram sejuk. Kapal tu memang berantu. Pasal kami pun memang, siapa nak pergi tempat tu, tempat yang dah orang kata dah ditinggalkan, dipinggirkan. Dan dekat situ pula, tak jauh daripada situ ada kubur, kita panggil kubur keramat lah kan, kubur yang macam ditinggalkan di pulau tu. Dia bukan pulau lah, dia macam lombong lah kan. Jadi memang kami rasa takut lah waktu tu. Memang takut. Sebab baru teringat kan, baru kita rasa macam ini memang bukan manusia ni kan, ini memang benda-benda halus. Mak Jah rasa apa, mungkin kapal tu dah lama sangat tinggal, jadi itu pot dia orang nak bersukaria kan. Jadi dia pun tak kacau kita pun tak ada apa masalah dengan dia, kita pun nak tumpang lalu je. Tapi kawasan tu memang kawasan yang keras, anak-anak kan, kerana arwah Mak Jah dulu pun dia pernah lalu dekat kawasan tu. Dia terdengar macam macam orang azan, orang macam mengaji dekat situ. Tapi sebenarnya itu kawasan kubur. Jadi memang tempat tu memang agak menakutlah. Itu dekat kampung saya. Sebenarnya banyak lagi cerita yang menakutkan dekat kawasan tu, anak-anak. Memang dia memang kalau anak-anak lalu pun dia memang macam suram, sayu. Maklumlah kampung kan. Jadi bila kita lalu tu, kita macam kalau maghrib tu memang kita tak berani nak lalu kawasan tu. Tapi kalau untuk ke kampung Mak Jah tu, dia kalau kita malas nak lalu jalan tu, kita ada je jalan lain yang nak lalu tapi agak jauh sikit lah. Dia kena lalu di Malim Nawar dulu, kemudian baru masuk ke kampung tu. Yang itu tak ada apa masalah lah itu, sebab dia ada bandar yang kecil kan, anak-anak. Jadi itulah dia ceritanya. Itu cerita kapal korek dekat kampung Mak Jah. Tapi Mak Jah pernah juga dengar orang cerita dengan Mak Jah, muzium kapal korek tu yang di Tanjung Tualang tu pun agak macam menakutkan juga, anak-anak. Agak menyeramkan juga. Tapi anak-anak boleh cuba pergi kalau nak pergi. Katanya Mak Jah pernah dengar orang cerita, katanya dulu pernah ada juga orang yang mungkin dia pergi melawat, lepas tu bila dia masuk dalam tu dia macam sesat. Mak Jah pernah masuk ke muzium kapal korek yang di Tanjung Tualang tu, kerana dulu Mak Jah pernah berlakon di situ, di dalam tu. Tapi di dalam tu memang kalau siang okeylah, anak-anak. Tapi kalau macam waktu maghrib,
dia agak tak berapa menyenangkan sangat lah. Aura tak berapa nak bagus sangat. Kalau tak silap Mak Jah, masa Mak Jah syuting kat situ adalah di dalam filem Kasut Ku Kusut. Dalam tu. Tapi dalam tu sebenarnya kapal korek ni dalam dia kalau Mak Jah tak berapa seronok sangat dalamnya kerana banyak besi-besi kan. Besi-besi dalam tu memang dia bolehlah jalan ke sana kemari tapi dia tak ada apa benda yang orang kata yang menarik lah. Itu bagi pandangan Mak Jah lah. Tapi mungkin kalau orang yang suka benda-benda yang besi-besi ni mungkinlah dia suka kan. Tapi dia yang paling lagi kita takut tu pasal dia di tengah lombong. Mak Jah ni orang yang gayat. Mak Jah selalu terfikir kalau angin kuat. Sebab kadang-kadang dia terasa macam goyang-goyang sikit kan. Sebab dia tengah lombong. Kapal korek ni memang di tengah lombong tau anak-anak. Jadi kita ni macam bila angin kita rasa macam Mak Jah ni agak gayat sikit. Jadi Mak Jah takut kalau berlama-lama di atas kapal korek. Jadi itulah dianya anak-anak kan. Itu pengalaman Mak Jah mengenai kejadian-kejadian yang berlaku di kampung Mak Jah dulu. Jadi sebelum Mak Jah ni mengundurkan diri anak-anak, Mak Jah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada anak-anak semua yang telah apa orang kata tak jemu-jemu menyokong Mak Jah, komen-komen yang positif, selalu mendoakan Mak Jah, kesihatan Mak Jah semuanya alhamdulillah, Mak Jah semuanya sihat, keluarga pun sihat dan Mak Jah pun sentiasa mendoakan anak-anak di luar sana supaya sentiasa dalam ketenangan, dalam kebahagiaan bersama keluarga. Walau kalau ada yang tak sihat tu, Mak Jah doakan semoga Allah menyembuhkan anak-anak di luar sana. Dan juga yang penting sekali, kita kena positif, kita kena berlapang dada ya anak-anak. Walaupun orang kata kita jauh di mata, tak pernah bertemu, tetapi di hati Mak Jah tetap bersama anak-anak Mak Jah di luar sana. Apapun anak-anak, insya-Allah kalau dipanjangkan umur, kita akan sentiasa bersua lagi di minggu hadapan bersama dengan kisah yang lain pula insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyokong Mak Jah yang dah tua ni. Terima kasih sayang semua, sayang-sayangku, terima kasih. Dan tapi sebelum tu ingat pesan Mak Jah, jangan leka ya anak-anak, hidup di dunia ini kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.